Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 79 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan sebahagian daripada waktu malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, maka buatlah sembahyang sunat tahajud sebagai satu amalan sunnah untukmu. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ni dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, hamba-hamba dia, supaya menggunakan sedikit daripada waktu malam untuk sembahyang sunat. Orang yang mengambil sedikit masa daripada waktu malam untuk buat sembahyang sunat, Allah Subhanahu wa ta'ala janji dalam ayat ni, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan akan angkat dia. Tuhan akan angkat orang yang buat sembahyang malam ini dan letakkan dia pada satu tempat yang terpuji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak ayat dalam Quran, bukan satu ayat, tapi banyak ayat dalam Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita suruh bangkit untuk sembahyang malam. Tapi tidak ramai. Walaupun ramai orang Islam baca Quran, tapi tidak ramai orang Islam yang mau bangkit untuk sembahyang malam ini. Tidak seperti mana Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang masuk dengan malam ni dah berapa puluh kali, dah berapa ratus kali kita dengar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail hatta tatafaqqara qadamahu. Aisyah kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit sembahyang malam sehingga bengkak-bengkak kaki dia. Aisyah kata kepada Nabi, lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Pasal apa kamu sampai macam ni sekali ya Rasulullah? Aisyah isteri Nabi, dia cerita tentang Nabi, tentang suami dia. Aisyah kata Nabi SAW biasa bangkit sembahyang malam ni sampai bengkak-bengkak kaki. Isteri kita boleh cerita tentang kita, seperti mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang suami dia, Nabi SAW. Macam mana Aisyah boleh cerita pasal Nabi, macam itulah isteri kita boleh cerita pasal kita.
Isteri kita orang yang paling dekat dengan kita, dia tahu kita ni terang mana. Bercakap saja kalau lebih, amalan tak ada banyak mana, ataupun cakap kita setimpal, seimbang dengan amalan kita, bini kita boleh cerita. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata dia Nabi SAW bangun sembahyang malam sampai bengkak-bengkak kaki. Aisyah tanya Nabi, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, pasal apa kamu buat sampai macam ni ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sedangkan kamu juga bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kamu yang lepas dan dosa kamu yang kemudian. Kamu juga bagi tahu kata kamu ni maksum, tak berdosa. Pasal apa dah tahu kata tak berdosa, nak ibadat sampai bengkak-bengkak kaki? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Nabi kata, tak bolehkah saya ni nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah? Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mungkin sekali kita dengar hadis ni tak sentuh hati kita, mungkin 10 kali kita dengar hadis ni tak sentuh hati kita. Takkanlah malam ni dah 50 kali, dah 100 kali kita dengar hadis ni masih lagi tak boleh sentuh hati kita. Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kata Sayyidina Ali, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimata Lailah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tusalliyani? Atau kama qala, muttafaqun alaih. Sayyidina Ali bin Abi Talib menceritakan, kata Sayyidina Ali, Nabi SAW selalu mendatangi rumah dia dan Fatimah. Sayyidina Ali menikah dengan anak Nabi, dengan Fatimah binti Rasulullah. Sayyidina Ali kata, biasa bagi Nabi mai ke rumah kami, mai ke rumah Ali, mai ke rumah Fatimah ni, mai kerana nak kata dekat anak menantu dia, ala tusalliyani? Hampa tak semayang kah? Biasa bagi Nabi pi rumah anak dia, pi rumah menantu dia waktu malam, waktu orang tengah tidur ni, dia pi ketuk pintu semata-mata kerana nak tanya benda ni. Ala tusalliyani? Hampa dua tak semayang malam ke? Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca hadis bukan sekadar untuk nak jadi rekod ilmu. Kita baca hadis bukan setakat nak jadikan benda ni sebagai satu ilmu dekat kita, haba nak bercakap dengan orang. Tapi kita baca hadis Nabi SAW dengan tujuan supaya kita boleh buat, kita boleh amal, tak banyak sikit. Kita taklah sampai peringkat nak semayang sampai bengkak kaki macam Nabi SAW. Tapi kalau kita boleh buat seminggu sekali, bangkit semayang tahajud, sudah cukup baik. Kita taklah sampai ke peringkat nak jadi pak mentor yang nak pergi ketuk rumah anak, rumah menantu, suruh bangkit semayang malam. Tapi kalau sekali-sekali jumpa dengan anak menantu balik main rumah kita, apa salahnya kita sebut dekat mereka, rajinlah bangkit semayang malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau sekiranya kita boleh amalkan hadis ini dalam bulan puasa nak mai, tak berapa lama lagi, sudah cukup baik untuk kita semua. Jadikan Ramadan hak nak mai ni sebagai permulaan kepada kita nak melipat gandakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, benda ni nak mula. Nak buat benda baik ni nak mula. Nak mula tu yang jadi masalah. Bila dah dia mula, bila dah jadi amalan, dah okey dah. Tapi benda hak kita tak mula buat, nak mula susah. Nak mula buat benda baik pun susah, nak mula berhenti benda tak elok pun susah. Nak mula tu
kita jadikan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang diberkati Allah ini sebagai titik mula untuk kita nak lipat gandakan ibadah kita kepada Allah, dan sebagai titik mula untuk kita nak berhenti benda-benda yang tak baik yang kita duk buat selama ni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 4. Bahrul Madhi jilid 4, muka surat 16. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab ma jaa la salata qabla al-aid wa la ba'daha, iaitu bab yang datang pada menyatakan tidak sembahyang dahulu daripada raya dan tidak kemudian daripadanya. Kita nak tengok satu bab malam ni, sembahyang raya tidak ada qabliyah dan tidak ada ba'diyah. Itu maksudnya. Tidak ada sembahyang qabliyah raya 2 rakaat, tidak ada sembahyang ba'diyah raya 2 rakaat. Ketahuilah saudaraku, adalah bagi sembahyang raya itu, adakah bagi sembahyang raya itu sunat qabliyah ataupun sunat ba'diyah? Maka pada hadis yang akan datang ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW tidak sembahyang dahulu daripada sembahyang raya dan tidak sembahyang kemudian daripadanya. Sat lagi dia kata kita akan baca satu hadis, yang hadis tu menceritakan secara terang kepada kita bahawa Nabi tak buat qabliyah raya dan tidak buat ba'diyah raya. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-fitr fa shalla rak'atayn thumma lam yusalli qablaha wala ba'daha. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia pada hari raya fitrah. Maka sembahyang Nabi akan sembahyang raya itu 2 rakaat. Kemudian berkata Ibnu Abbas, tidak sembahyang Nabi dahulu daripada sembahyang raya dan tidak sembahyang Nabi kemudian daripada sembahyang raya. Itu hadis dia. Ibnu Abbas sepupu Nabi, dia antara orang yang banyak riwayat hadis daripada Nabi. Dia kata pengalaman dia hidup sama dengan Nabi, sembahyang raya sama dengan Nabi. Berapa kali sembahyang raya tidak pernah dia tengok Nabi buat qabliyah sebelum sembahyang sunat hari raya, dan tidak pernah dia tengok Nabi buat ba'diyah selepas sembahyang sunat hari raya. Begitu kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abi Sa'id, dan katanya lagi bermula hadis Ibnu Abbas ini ialah hadis yang hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kemudian bawah tu perbahasan yang sama tentang qabliyah dan ba'diyah raya. Kita buka muka surat sebelah. Tengok muka surat 17. Bab ma jaa fi khurujin nisa fil aidaini. Bab yang datang pada menyatakan mengeluarkan orang-orang perempuan daripada rumah untuk pergi ke tempat semayang 2 hari raya. Ini dia nak tengok pula satu tajuk. Semayang raya kita dah baca dah bulan lepas. Sunat dikerjakan di tempat awak, di tempat lapang seperti padang. Sunat. Kecuali bagi penduduk Makkah, sembahyang raya dikerjakan di Masjidil Haram. Lain daripada penduduk Makkah, mana-mana tempat pun sunat sembahyang raya di padang, dengan tujuan supaya boleh himpun semua orang pada satu tempat yang boleh memuatkan semua orang. Kerana biasa raya ni dia akan balik semua, masjid tak akan celuih. Maka raya dituntut supaya dibuat di satu kawasan lapang yang boleh memuatkan berapa ramai orang sekalipun. Baik, dia nak tengok di bawah tajuk yang kita nak baca ni, macam mana? Adakah kita perlu suruh semua orang perempuan hadir dalam sembahyang raya ni?
Orang perempuan ni, adakah semua perlu hadir untuk sembahyang raya di padang ni? Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini menunjukkan harus mengeluarkan perempuan-perempuan dari rumah kerana pergi berhimpun ke tempat raya dengan beberapa khilaf ulama padanya. Nombor satu, dia nak beritahu kata harus kita suruh orang perempuan pakai pergi berhimpun sembahyang di satu tempat. Harus. Yang kedua, dia nak beritahu kata ada khilaf. Ada ulama setuju, ada ulama tak setuju. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhrijul abkar wal awatiq wa zawatil khudur wal huyyad fil aidain. Diriwayatkan daripada Ummi Atiyah, namanya Nasibah binti Ka'ab, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengeluarkan segala anak darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa nak buat sembahyang raya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh keluar belakang anak darah, al-abkar. Al-abkar maksud dia anak-anak darah, Nabi suruh keluar. Dan segala perempuan yang bujang muda, dia kata al-awatiq. Al-awatiq ni maksud dia, bahasa Melayu kata gadis sunti. Gadis sunti ni maksudnya budak perempuan yang belum balik tapi dekat nak balik. Dia panggil al-awatiq. Budak perempuan belum balik tapi dekat nak balik. Bila dah balik, dia panggil abkar. Dia panggil bikrun. Dekat-dekat nak balik, dia panggil al-awatiq. Nabi SAW, al-abkar, anak-anak dara yang layak menikah pun Nabi suruh keluar pergi semayang di padang. Al-awatiq, budak-budak perempuan yang baru-baru nak balik pun Nabi suruh keluar pergi semayang di padang. Dan segala perempuan yang ditabirkan. Yang ditabirkan wazawatil khudur. Zawatil khudur ni maksudnya orang perempuan yang lawa-lawa, yang cantik-cantik. Zawatil khudur maksudnya yang sepatutnya ditabirkan, patut pakai purdah. Itu maksud dia. Terlampau lawa. Budak-budak perempuan yang terlampau lawa, yang mereka ini patut ditabirkan, patut tutup muka dia pasal terlampau lawa, pun Nabi suruh pergi sembahyang raya juga. Begitu. Yang ni dia kata pingit di rumah, yang dipingit di rumah, anak dara yang terlampau lawa sampai mak pak dia pun susah hati tak mau bagi dia keluar, takut jadi apa-apa kerana lawa sangat anak dia ni, maka simpan dia di rumah. Hak ni pun sembahyang raya Nabi suruh keluar pergi sembahyang di padang. Begitu. Dan segala perempuan yang haid, orang perempuan yang datang haid, yang datang bulan, yang uzur pun Nabi suruh keluar juga pergi bersama-sama berhimpun di padang tempat orang semayang, walaupun tak semayang. Begitu. Dan pergi hadir pada tempat perhimpunan 2 hari raya, yakni raya fitrah dan juga raya adha. Nabi suruh pergi sama ada semayang raya puasa ataupun semayang raya haji, Nabi suruh pergi belakang. Begitu. Baik, masalah dia kata mengeluarkan perempuan pada hari raya dari rumah. Kata Imam At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi kepada ini hadis. Hadis ni diamalkan oleh ahli-ahli ilmu, iaitu mengharuskan segala perempuan keluar untuk pergi ke tempat semayang 2 hari raya. Ulama berpegang kepada hadis ni, maka orang-orang perempuan pun disuruh keluar untuk semayang raya. Begitu. Dan telah menegah oleh setengah daripada mereka itu. Ada sebahagian ulama tak bagi. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak bahawasanya berkata ia, aku tegah pada hari ini akan keluar bagi segala perempuan pada 2 hari raya itu. Abdullah Al-Mubarak, walaupun hadis Nabi kata Nabi suruh orang perempuan, baik anak dara, baik gadis sunti, baik hak lawa-lawa, hak cantik-cantik, baik hak datang haid dan sebagainya, Nabi suruh pergi berhimpun ramai-ramai semayang di padang.
Tetapi Abdullah bin Al-Mubarak, dia larang. Zaman dia larang, tak bagi keluar. Sekiranya enggan seorang perempuan, melainkan bahawa keluar jua ia, maka hendaklah diizinkan oleh suaminya akan dia keluar dengan memakai kain buruk. Dia kata, Abdullah Al-Mubarak kata, kalau perempuan ni bantah nak pi juga sembahyang raya, kalau dia bantah nak pi juga, okey, bagi dia pi dengan syarat pakai bagi huduh-huduh. Begitu. Dan jangan berhias-hias, kerana perempuan dan laki-laki pada hari itu fasik, dia kata. Dan pula perempuan-perempuan tidak bertudung, dan laki-lakinya pula suka memandang kepada perempuan. Dan ditegah berhias itu kerana dengan dialah suka orang memandangnya, maka jadilah ia nak menuntutnya. Itu dia tujuan Abdullah bin Al-Mubarak larang orang keluar sembahyang, sedangkan Nabi suruh keluar. Dia larang benda hak Nabi suruh. Dia larang ni kerana pada zaman dia kata baik perempuan baik laki-laki, dia kata fasik cukup banyak. Hak perempuan ni fasik jenis keluar tak mau pakai tudung, jenis keluar nak pakai lawa-lawa, ni perempuan. Dia kata hak laki-laki ni pula keluar bukan nak sembahyang raya sangat, nak pergi duk usah orang kot jalan. Suasana zaman dia dah jadi macam tu. Kerana keadaan macam tu, maka dia larang, tak bagi orang perempuan keluar pergi sembahyang. Bukan dia nak membantah hadis Nabi, tetapi keadaan zaman dia tak macam perempuan yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Al-Mubarak mengambil keputusan larang orang perempuan keluar pergi sembahyang di padang ramai-ramai. Maka jika enggan ia, melainkan nak keluar juga dengan keadaan bersegak-segak, maka bagi suaminya mendegahnya daripada keluar. Dia kata kalau perempuan ni, laki dia kata jangan pi, dia nak pi juga. Laki dia kata kalau nak pi juga pakai huduh-huduh, terus ada pakai elok-elok. Dia kata tak peduli, nak pi tapi nak pakai elok-elok juga. Abdullah Al-Mubarak kata larang dia, terus bagi pi langsung. Dia kata tegas Abdullah bin Al-Mubarak ini. Tuan-tuan, benda ni bila-bila pun begitu. Bila-bila pun dia akan ada dua golongan lah. Satu golongan dia tegas, satu golongan dia kata tak apalah tapi jaga diri, macam tu. Bila-bila pun macam tu, daripada dulu sampai lah ni macam tu. Ini disebutkan kepada kita, di antara yang tegas Abdullah bin Al-Mubarak, dia tak bagi. Begitu. Masalah mengeluarkan perempuan pada zaman sekarang, apa macam hukumnya? Zaman Abdullah Al-Mubarak dah jadi macam tu. Dia kata kalau lah ni macam mana? Dia kata Abu Isa At-Tirmizi, dan diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, jikalau melihat Nabi SAW akan barang yang dilakukan oleh perempuan pada hari ini, nescaya menegah Nabi akan datang sembahyang jemaahnya ke masjid pada sekalian sembahyang. Itu dia. Aisyah radhiyallahu anha, bukan zaman lah ni, zaman Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, Nabi wafat, Aisyah umur baru berapa? Lebih kurang sekitar 17-18 aja umur Aisyah. Lepas Nabi wafat tu, Aisyah hidup lama lagi. Zaman Aisyah hidup, zaman Nabi dah tak ada tu, Aisyah dah kata dah, dia kata kalau Nabi hidup lagi lah ni, macam ni punya perempuan, Nabi tentu larang pergi masjid. Zaman tu 2003 lebih lagi lah, 2003 lah ni. Ini ceritanya. Aisyah radhiyallahu anha kata kalau Nabi tengok zaman tu, Nabi tak bagi. Dia kata orang perempuan pergi semayang di masjid. Dia kata sebagaimana ditegah perempuan-perempuan Bani Israel. Maka dia kata, wahai saudaraku, pada zaman sahabat berlaku perempuan-perempuan itu dan laki-laki, dan perkara yang tiada aman, iaitu perempuan suka bersegak-segak dengan pakaian dan bau-bauan, dan setengahnya beragah-agah di jalan. Dia kata zaman sahabat Nabi dah duk mai dah masalah ni. Tu yang Allah sampai sebut sosial, dia panggil sosial ni, mana cukup sial lah kan. Keadaan ada Allah ni sosial kan. Zaman sahabat Nabi dulu dah start dah.
Zaman Nabi ada, kontrol cukup cantik. Wafat saja Nabi, dia damai dah. Wafat saja Nabi, damai dah. Golongan mula-mula sekali tak mau bayar zakat. Bila tanya pasal apa tak mau bayar zakat, dia jawab senang aja. Kami bayar kerana Muhammad. Sekarang Muhammad sudah tak ada, kami tak mau bayar. Wafat aja Nabi, mainlah masalah ni. Lepas tu dia main makin duk teruk, dia main makin duk teruk, dia main makin duk teruk, sampailah zaman Allah ni tak tahu nak apa. Maka itu sebab Nabi kata sebaik-baik zaman ialah zaman aku. Nabi kata zaman aku duk ada. Selepas itu zaman selepas aku, zaman sahabat. Selepas itu zaman tabi'in. Dia duk main, makin duk tawang, makin duk tawang, makin duk tawang, sampailah zaman kita lah ni. Ini yang duk ada lah ni. Baik. Jadi dia kata zaman sahabat sudah jumpa keadaan ini. Perempuan suka bersegak-segak dengan pakaian, dengan bau-bauan, dan setengahnya beragah-agah di jalan. Orang perempuan jalan ni, waktu berjalan di khalayak ramai ni, memang dengan tujuan nak menarik perhatian orang tengok dekat dia, bukan nak melindungi diri dan maruah dia daripada pandangan orang. Maka bertambah pula zaman sekarang ini. Maka tidaklah sekali-kali perempuan-perempuan itu bersegak dan memakai pakaian itu kerana nak menunjukkan pada suaminya di rumah. Dan tiadalah pakaian baru dan pakaian yang bagus itu kerana bersegak di rumah. Bahkan persediaan dirinya manakala nak keluar dari rumah. Dia kata lah jadi lagu tu. Lagu Islam suruh pakai elok-elok ni habuan suami di rumah. Tapi lah dah. Pakaian elok ada. Tapi habuan nak pakai waktu luang, waktu di rumah pakai lagu-lagu patut-patut gitu aja. Terbalik dengan yang agama suruh, dia kata. Maka dengan sungguh-sungguh hati ia menyegak akan dirinya ketika nak keluar rumah. Bila nak keluar rumah, Allahu Akbar. Laki keluar pergi start kereta, tengah jam dah duduk pakai bedak tak siap lagi. Setengah jam dah duduk dalam kereta tu. Abang kat anak hampir panggil, mak apa lambat sangat ni, duk pakai bedak tak habis-habis lagi. Ni hadut jadi zaman lah ni. Dia terbalik dengan suami, Allah lebih kurang aja. Waktu nak keluar ni dia punya elok pasang badan ni tak tahu nak cerita. Dia sebut dalam ni, ini keadaan yang duk ada pada hari ini. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, disunatkan mengeluarkan perempuan-perempuan sama ada tua dan juga yang tiada bersegak-segak pada 2 hari raya dengan izin suami mereka itu. Ada pendapat ulama kata oleh kerana keadaan duk ada macam lah ni, kata Imam Nawawi, bagi pergi sembahyang raya ni hak tua-tua hak tak segak sudah, dia kata. Imam Nawawi kata macam tu. Dengan keadaan hak duk ada lah ni, dia kata sembahyang raya bagi orang perempuan hak tua-tua pakai bedak sejuk pergi sudah, dia kata. Dan biarlah ia memakai pakaian buruk dan membersih diri dengan seumpama mandi dan sebagainya. Janji bersih diri, jangan sampai bersegak-segak. Dia kata. Dan jangan memakai bau-bauan dan tiada berhias-hiasan. Dan ada pun perempuan yang segak-segak dan yang muda-muda, maka makruh bagi mereka itu datang hadir kepada 2 hari raya itu. Itu dia. Imam Nawawi pun kata macam tu. Dan biarlah semayang di rumah saja. Kalau nak semayang di rumah sudah, dia kata. Dan ada pun keluar Nabi SAW, dan ada pun keluarkan Nabi SAW akan perempuan-perempuan anak dara dan yang muda itu, kerana bahawasanya fitnah pada masa itu ada aman, dia kata. Adapun Nabi, zaman Nabi suruh keluar semua, hak segak, hak muda, hak darah sunti, hak apa suruh keluar semua kerana zaman tu selamat daripada fitnah. Zaman tu aman daripada fitnah. Zaman lah aman Malaysia. Dia lain. Jadi dia kata zaman lah ni tengok dululah sesuai tak sesuai. Begitu. Bersalahan pada hari ini maka tiada aman ia. Dia kata hari ini dia kata nak aman daripada benda-benda ni susahlah. Susah. Ini ceritanya. Inilah yang dikatakan perbahasan ulama tentang orang perempuan mai sembahyang raya di masjid. Kerana sembahyang raya ni sunat. Jadi kerana nak mai buat sunat, pergi buat benda-benda yang haram, dia kata baik tu saya buat sunat. Maka kaedah ini dipegang oleh sebahagian daripada ulama. Begitu.
Baik masalah, dia kata menjauhkan perempuan-perempuan haid daripada tempat sembahyang. Dia kata pada sepotong hadis ini menunjukkan perempuan haid biar duduk jauh daripada tempat sembahyang. Iaitu kata Ummu Atiyah, fa ammal huyyad fayatazilna al-musalla. Maka ada pun bermula perempuan-perempuan yang haid, maka jauh mereka itu akan tempat sembahyang. Ini perintah supaya orang perempuan haid ini tidak duduk bersekali dengan orang-orang yang bersih, yang tidak uzur. Jangan duduk sekali, dia kata. Tuan-tuan, perbahasan tentang orang perempuan haid masuk masjid, ini ada satu perbahasan panjang di dalam fiqh. Dan sebenarnya pun larangan orang perempuan haid masuk masjid ni adalah kerana dibimbangi darah kotoran dia menitik dalam masjid. Kalau sekiranya diyakini darah kotoran itu tidak menitik, maka mereka masuk tidak salah. Ini cerita dia. Kadang-kadang orang perempuan pun mereka macam-macam kan. Tak lagi tanya, ustaz ni betul-betul boleh tak boleh orang perempuan masuk masjid? Kalau sekiranya kami uzung, boleh tak boleh masuk masjid? Kami dengar ustaz ni kata tak boleh, kami dengar ustazah ni kata boleh. Betul-betul boleh ke tak boleh? Mereka jadi confused. Betul-betul dalam agama ada larangan orang perempuan haid masuk dalam masjid, dilarang. Larangan ni terbit mai kerana dibimbangi darah kotoran tu menitik dalam masjid. Kalau sekiranya diyakini darah tu boleh pelihara daripada menitik dalam masjid, maka mereka masuk masjid tidak jadi kesalahan. Itu yang muktamadnya begitu. Bahkan kalau tuan-tuan tengok pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, dia lagi longgar. Dia kata perempuan datang haid, dia kata boleh tawaf langsung, dia kata. Tuan-tuan tengok pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah perempuan al-haid ini, perempuan datang haid ni. Dia lagi pula, orang perempuan yang datang haid nak tawaf dalam Masjidil Haram boleh di sisi mazhab Hanafi, dengan syarat dia kata pastikan darah kotoran tidak menitik. Berbeza dengan orang perempuan yang hadas besar kerana junub. Itu beza. Dia tak boleh masuk masjid mai tawaf selagi dia tidak mandi. Angkat hadas besar dia tak boleh. Pasal apa? Pasal junub boleh dia angkat bila-bila masa. Sedangkan haid tak boleh. Dia nak kena tunggu sampai habis kering darah baru boleh mandi. Maka dalam keadaan yang macam tu, Imam Abu Hanifah dia kata orang perempuan yang datang haid pastikan darah kotoran dia tak menitik dan dia boleh tawaf. Itu pendapat Imam Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi dari segi orang perempuan masuk masjid, pastikan kalau dia boleh pastikan darah tak menitik, maka dia masuk tidak salah. Begitu. Ini perbahasan dia panjang di dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab fiqh. Baik, kemudian sambung hadis tu. Dia kata wa yashhadna da'watal muslimin. Dan hadir mereka itu, yakni hadir orang perempuan tadi semua, anak dara, gadis sunti, yang lawa-lawa, orang perempuan haid dan sebagainya semua ni, dan hadir mereka itu akan seruan muslimin, yakni hadir mereka untuk nak ambil berkat doa orang-orang Islam. Tujuan mereka ni disuruh pergi duduk berhimpun sama di tempat orang semayang raya ni ialah supaya berkat doa ni dapat dirasai oleh orang yang hadir. Tuan-tuan, himpun semua ni, satu karya ni semua turun berhimpun pada satu tempat menjadi syiar kepada orang bukan Islam. Tu dia orang Islam punya ramai, semayang raya penuh satu padang. Maka ambil berkat tu, doa yang dibaca oleh muslimin ini, mudah-mudahan keberkatan dia dapat kepada orang-orang perempuan yang sama-sama hadir itu. Begitu. Dan kata Imam Nawawi, ditegahkan orang yang haid duduk di atas tempat orang yang semayang supaya tiada bercampur gaul ia dengan mereka itu, dan takutkan berlumur tempat sembahyang itu dengan najis. Itu tujuan larangan tu. Tujuan dia supaya terpelihara tempat sembahyang raya tu daripada menitik darah najis.
yang ada pada perempuan haid ini. Itu sebab larangannya. Kata Imam Nawawi, dan telah bersalah-salahan ashab kita pada ini tegah. Kata jumhur ulama, ialah tegah tanzih, bukannya tegah haram. Dia kata tegah orang perempuan mai duduk sama-sama tempat sembahyang raya ni bukan haram. Tegah tu tegah makruh saja. Dia kata gitu. Dan hanya saja tiada haram itu kerana bahawasanya bukannya tempat sembahyang itu masjid. Dia kata. Dan dihikayatkan oleh Abul Faraj Ad-Darimi daripada ashab kita, daripada setengah ashab kita, bahawasanya berkata ia haram atas orang yang haid duduk di atas tempat orang yang sembahyang, sebagaimana haramnya duduk di dalam masjid. Ini pendapat yang tegas. Tadi kita dah kata dah. Kok mana pun dia akan ada dua pendapat. Satu pendapat tegas. Satu pendapat dia kata tengok dulu. Kalau sekiranya darah tak menitik tak apa. Kalau menitik baru tak boleh. Satu lagi tarak. Dia kata kalau mai haid tak boleh. Ini tegas. Kok mana pun dalam fiqh ni dia akan mai dua pendapat yang macam ni. Begitu. Baik, kerana bahawasanya ia tempat bagi sembahyang, maka serupalah ia dengan masjid. Dan yang betulnya ialah yang pertama. Dia kata yang kita pakai ialah makruh. Perempuan haid datang ke tempat sembahyang raya, makruh, bukannya haram. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, kita bila baca bab ni, kita kena realistik. Kena realistik. Mai tang sembahyang raya ni tegah sangat. Weh, hang tak boleh pergi, hang pakai bedak, hang duk bersiap ni, hang tak boleh pergi. Tapi habis cuti raya, bini pergi kerja tak apa. Pakai bini pergi kerja pakai elok apa tu, yalah tak apa. Mai tang sembahyang raya marah sangat, tak boleh. Padahal tempat sembahyang raya tu lebih kurang fitnah daripada tempat kerja dia. Jadi kita dalam soal ini realistik. Realistik. Maknanya kita ada isteri. Pastikan isteri kita bukan pergi sembahyang raya aja, pergi kerja pun jangan berlebih-lebih. Jangan tabarruj dari segi berhias-hias ini. Pakai patut-patut padan aja. Bukan soal sembahyang raya saja. Soal dia nak pergi ke mana-mana pun patut-patut padan saja. Jangan berhias sampai heavy sangat, sampai nampak pelik. Sampai kita kata aku tengok hang ni bukan satu macam, aku tengok hang ni macam dua macam pula, kata Allah ni. Suruh dia jangan lebih-lebih sangat dari segi bersegak-segak dan berhias-hias ini, kemana juga dia nak pergi. Itu yang realistiknya begitu. Baik. Masalah dia kata pinjam pakaian kerana hari raya. Boleh tak boleh nak pergi raya pinjam pakaian orang? Pada sepotong hadis yang akan datang ini menunjukkan suruh pinjam pakaian apabila tiada berpakaian kerana nak pergi raya. Kata Ummu Atiyah, qalat ihdahunna ya Rasulullah, berkata seorang daripada perempuan yang disuruh oleh Nabi keluar pergi sembahyang raya itu dengan katanya, ya Rasulullah, in lam yakun laha jilbab, jika tiada ada bagi seorang perempuan itu kain tudung sekalipun, kenapi juga kah? Bila Nabi panggil semua orang perempuan pergi sembahyang di padang, anak dara pun Nabi suruh pergi sembahyang, gadis sunti pun Nabi suruh pergi sembahyang, perempuan hak lawa segak pun Nabi suruh pergi sembahyang. Bila Nabi suruh semua, sampai perempuan datang haid pun Nabi suruh turun pergi duduk ada di tempat sembahyang. Ada di kalangan perempuan yang disuruh pergi berhimpun di padang untuk sembahyang raya ni kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, in lam yakun laha jilbab, kalau sekiranya tak ada kain kelumbung nak kena pergi juga kah? Kami ni tak ada kain tudung, tak ada kain kelumbung, tak ada kain kelumbung pun nak kena pergi juga kah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, qala fal tu'irha ukhtuha min jalabibiha. Maksudnya sabda Nabi SAW, maka hendaklah beri pinjam akan dia oleh saudaranya akan kain tudung itu daripada beberapa kain tudungnya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi kata pi juga. Kalau tak ada kain tudung, pinjam hak adik-beradik punya, pi juga, berada di sana semua. Pasal apa? Pasal ini satu perhimpunan besar. Pasal saat lagi nak baca satu khutbah yang besar dalam satu perhimpunan besar. Semua orang mau kena ada. Tuan-tuan, semangat ni tuan-tuan. Semangat ni dia mai bila ramai. Semangat ni dia mai bila ramai. Ni kita nak mai mengaji ni. Kalau ramai pegang nak mai, penuh satu kereta, 5 orang. Semangat kita nak mai.
Kalau nak main ni, telefon kawan, ni malam ni Seberang Jaya, jom. Kawan tu kata, aku duk basuh rumah tak habis gini. Rumah naik ayak. Aku duk basuh rumah tak habis gini. Oh, lagu tu semangat dah turun dah 10%. Telefon kawan nombor 2 pula. Malam ni Seberang Jaya, jom. Kawan tu kata ada kan, minggu lepas batal kan. Kawan nombor 2 pula, 10% lagi turun semangat dia. Telefon kawan nombor 3, malam ni Seberang Jaya, jom. Dia kata, aku malam ni anak tak apa sihat. 10% lagi turun. Bila dia main 40% turun, dengan 60% nak main 3 selendar ni tak boleh main. Enjin semput. Dia nak main pun semangat tak ada, pasal tak ramai. Ustaz mengajak pun samalah. Tuan-tuan pergi tanya ustaz mana pun, kalau main-main masjid ada tengok berkelarah pun, tengok ada 13 orang, dia pun kata, bulan depan saya tak boleh, saya nak kena pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur apa, dia bukan pergi mana, dia abang nak pergi Kuala Lumpur. Pasal apa? Pasal 13 orang. Kumpulan 13. Semangat ni tuan-tuan, dia main bila ramai. Semayang raya ni, inilah 2 kali setahun nak suntik semangat kepada orang Islam. Nak bagi orang Islam sedang kata kita ramai. Syiar tuan-tuan, syiar ni. Ni buat persidangan OIC di Kuala Lumpur. Daripada berapa puluh negara OIC ada law ni, katalah hak jawab kata boleh main 15 negara aja. Cancel lah tu sahabat. 15 tak sahabat. Tak ada semangat. Bila semua mai, kalau ada 50 negara mai penuh dalam dewan tu, semua negara hantar wakil. Kalau boleh mai nombor 1 dalam negara, semua turun mai. Kalau nak bincang pasal Israel serang Syria pun, kira masa tu juga, kalau bagi apa di tangan dia turun pergi perang tak apa. Semangat tu ada. Penting tuan-tuan, benda ni penting. Kalau kita semua pakat duk mati semangat, pakat duk lemah semangat, pakat duk tak ada semangat, tak jadi apa kita ni. Hak nak pergi buat seorang aja, hak nak pergi buat 2 orang aja, hak lagi 1000 pakat tak mau, tak jadi apa kita ni. Inilah pentingnya kita ada semangat di dalam nak buat kerja Islam. Tapi suka diingatkan, semangat saja tak jadi apa. Semangat saja, duk berkobak-kobak mengaji tak mau, ilmu tak ada apa pun, tak sampai ke mana kita ni. Jadi paduan dia antara semangat dan ilmu dan kefahaman dan jelas tasawur tentang Islam, baru boleh nak suntik semangat untuk kita kuat nak bangkit buat kerja untuk agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana itulah Nabi SAW suruh semua orang pergi duduk di padang tu untuk nak berhimpun dalam sembahyang raya. Kalau tidak, orang perempuan datang haid, pergi buat apa? Tak payah pergi. Nabi suruh pergi juga. Pasal apa? Pasal nak bagi semangat tu ada kepada orang Islam yang ada di sana. Kata At-Tirmizi, bermula hadis Ummi Atiyah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis yang kita baca ni ada di dalam Sahih Bukhari dan ada di dalam Sahih Muslim. Baik, masalah dia kata keluar berhimpun pergi ke tempat sembahyang raya, yang ni yang bukan masjid. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, telah sampai khabar akan daku bahwasanya Nabi SAW adalah Nabi keluar pada 2 hari raya ke tempat sembahyang raya di negeri Madinah. Nabi masa duduk di Madinah, sembahyang raya tak buat di Masjid Nabawi, dibuat di satu kawasan lain. Nabi SAW semasa duduk di Madinah sembahyang raya, Nabi keluar pergi ke satu tempat lain untuk sembahyang raya. Dan begitu juga orang yang kemudian daripada Nabi dan sekalian ahli negeri Madinah, melainkan ahli Makkah, melainkan penduduk Mekah. Maka bahawasanya tiada sampai khabar akan daku bahawa seorang daripada salaf sembahyang ia dengan mereka itu akan sembahyang raya, melainkan di dalam masjid mereka itu. Penduduk Mekah saja sembahyang raya di Masjidil Haram. Kerana tak ada tempat yang lebih mulia daripada Masjidil Haram di atas bumi Allah Ta'ala ni. Oleh kerana dia tempat yang paling mulia,
maka semayang raya pun buat di situ juga. Adapun tempat-tempat lain, semayang raya pi cari tempat yang boleh menampung bilangan semua orang yang nak semayang, maka pi cari padang. Kata Imam Syafi'i, dan aku fikirkan demikian itu juga diperbuat. Imam Syafi'i kata kita pun kena buat macam tu. Imam Syafi'i kata kita pun kena buat macam tu. Dia kata kerana bahawasanya Masjidil Haram itu adalah sebaik-baik bumi di dalam dunia ini, maka tiada suka mereka itu bahawa ada bagi mereka itu sembahyang melainkan di dalamnya. Masjidil Haram ni dikecualikan. Oleh kerana dia tempat yang paling mulia, maka semua buat di situ. Tak payah pergi tempat lain. Sekira-kira mungkin mereka itu, setakat mana boleh isi, boleh masuk sembahyang di situ. Kata Imam Syafi'i, dan hanya sahaja aku katakan ini kerana bahawasanya ia sudah ada. Dan tiada bagi mereka itu, yakni bagi penduduk Mekah itu, lapangan pada tepi-tepi rumah di Mekah akan lapangan yang besar. Lebih-lebih lagi di Mekah tak ada padang untuk nak buat semayang. Tak ada. Dia kawasan bukit macam tu, di lereng-lereng bukit penuh dengan rumah. Tak ada tempat lain dah nak boleh buat tempat semayang melainkan Masjidil Haram itu sahaja tempat untuk nak buat tempat semayang. Malah ni main-main tengok, Masjid Seberang Jaya ada Kaabah sebiji pula dah. Dekat. Dekat. Takat duk jumpa jamrah di luar aja boleh tahan lagi. Malah ni dalam masjid pun ada Kaabah. Kan? Dan tiada aku ketahui akan mereka itu sembahyang raya melainkan di dalamnya. Masalah. Sembahyang raya di masjid ataupun di padang. Baiklah ni dia kata bagi kata putih. Nak sembahyang raya di masjid kan nak buat di padang? Kata Imam Syafi'i, dan jika dibangunkan satu negeri, maka ada satu masjid ahlinya yang lapang bagi mereka itu pada hari raya, maka tiadalah aku memikirkan bahawa mereka itu keluar padanya untuk sembahyang raya. Imam Syafi'i kata, kalau sekiranya kita ada masjid yang boleh menampung bilangan semua orang untuk sembahyang di masjid tu, buat di masjid lah, dia kata begitu. Dan jika keluar mereka itu, maka tiada mengapa. Kalau sekiranya penuh, adalah melimpah keluar sikit, tak apalah, dia kata begitu. Dan jikalau bahawasanya ada masjid itu tiada meluluskan mereka tu, ada masjid pun kecil, semayang ni sampai atas jalan raya tu lepas pergi, kecil sangat masjid ni, kemudian semayang dengan mereka itu oleh imam di dalamnya, nescaya aku makruhkan baginya yang demikian itu, dan tiada diulang atasnya mereka itu. Kalau masjid tu kecil, duduk semayang sampai atas jalan raya tu, makruh lah, dia kata pergi cari padang lah untuk semayang raya, begitu. Kata Syafi'i, dan apabila uzur dengan sebab hujan ataupun lainnya, nescaya aku suruhkan dia. Ini kalau hujan nak pergi duduk pulun atas padang juga, dia kata yang ni jadi tak cerdik pula lah. Yang tu semayang di masjid, begitu. Baik, masalah memakaikan berhias-hias pada hari raya. Kata Imam Syafi'i, dan aku sukakan bahawa memakai laki-laki akan seelok-elok pakaian yang didapatinya, yakni pada segala hari raya dan keramaian. Imam Syafi'i kata orang laki-laki bila mai hari raya ni pakai hak baru lah, pakai berhias-hias, pakai bagi elok, dan bersih-bersihkan diri dan memakai bau-bauan. Raya ni tuan-tuan, raya, yang kata raya ni dia kata bagi nampak kata raya lah. Ni duk pakai yang tu lah, yang duk pakai jemaah tiap-tiap minggu pakai tu, raya pakai, tak nampak raya. Raya bagi nampak kata raya, pakai seberapa elok yang boleh, bersihkan diri, pakai bagi wangi dan sebagainya. Dan aku sukakan bagi imam itu berserban pada masa sejuk dan panas, dan aku sukakan orang-orang, yakni makmum, akan apa yang aku suka bagi imam, yakni daripada kebersihan dan bau-bauan yang wangi, dan memakai seelok-elok barang yang kuasa atasnya. Imam ni lebih lagi lah, pasal dia nak naik atas membar, nak baca khutbah tadi, dia tu mau nampak steady sikit. Imam ni tuan-tuan pemimpin lah. Imam ni pemimpin lah. Kalau dalam hadis, pemimpin dia sebut imam lah. Imamun adil. Dia antara 7 golongan yang akan mendapat lindungan Allah di padang mahsyar. Yang pertama, imamun adilun. Imam yang adil. Imam ni maksudnya ialah pemimpin. Pemimpin ni dia kena ada satu style.
Tentang kita baca hadis di mana baru ni yang cerita kata seorang sahabat perempuan nak pergi jumpa Nabi SAW kerana nak minta penjelasan kepada Nabi tentang sedekah ni. Nabi bagi tahu kata orang perempuan dianjurkan supaya banyak bersedekah. Dia balik rumah bincang dengan suami dia. Dia kata Nabi suruh bersedekah, tapi kita ni duit tak apa ada. Duit yang ada ni agak cukup-cukup untuk belanja makan keluarga saja. Adakah kita kena sedekah juga? Kalau kena sedekah juga, kita sedekah tak apa, kita ikat perut tak apa. Bincang dua suami isteri. Isteri dia kata dekat suami dia, dia kata abang pergi jumpa Nabi, pergi tanya balik dekat Nabi betul-betulnya lagu mana, kena sedekah juga ke macam mana? Suami dia pula kata aku segan dengan Nabi, kamulah pergi tanya. Lagipun tadi Nabi cakap depan jemaah orang perempuan, kamulah pergi tanya. Akhirnya dia pun pergi. Bila sampai di pintu rumah Nabi SAW, gerun nak jumpa Nabi ni, gerun. Pasal apa? Pasal Nabi pemimpin. Nabi ni pemimpin, ada haibah, dia kata. Ada haibah, ada gerun tu. Bila jumpa, bila beradab, jadi tak terbit. Di mulut ni nak bercakap tak terbit. Pasal apa? Pasal gerun ke Nabi tu. Bukan gerun takut, gerun kerana hebat Nabi ni. Pemimpin, dia kena ada haibah ni. Dia kena ada haibah. Jadi pemimpin, kawan main melawak sepak pungkong habis. Kalau kita dalam karya ni, imam pemimpin dalam karya. Kalau main melawak dengan tu imam, piduk gagau dalam kain apa, imam apa, tak boleh. Pemimpin tak boleh lah orang nak main buat lagu tu. Pasal perbuatan itu tidak menggambarkan orang hormat kita, tidak menggambarkan orang gerun dengan kita, tidak menggambarkan kita ni orang segan. Syarat pemimpin begitu. Nabi SAW macam tu. Nabi SAW macam tu. Orang gerun dengan Nabi ni. Orang tak suka nak buat lebih kurang benda-benda tak senonoh, tak elok depan Nabi SAW. Orang tak suka. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis pun ada cerita. Hari raya, dan sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata dakhala alaina Abu Bakrin fi yaumi 'aid wa 'indana jariyatani yudhakkirani yawma bu'ath yawma qutila fihi sanadidul Aus wal Khazraj. Faqala Abu Bakrin ibadallah amazmuru syaitan? Qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Bakr inna likulli qaumin 'aidan wa innal yawm 'aiduna. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah cerita, satu hari Aisyah kata bapa aku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mai di rumah aku. Rumah dia dengan rumah Nabi lah. Satu hari Sayyidina Abu Bakar mai rumah Nabi. Hari itu ialah hari raya. Dia kata hari raya Sayyidina Abu Bakar mai berjalan rumah anak menantu dia. Wa indana jariyatani. Aisyah kata kebetulan masa Sayyidina Abu Bakar sampai tu, kebetulan masa tu ada dua orang hamba tengah duk menyanyi di depan Nabi dengan Aisyah ni. Hari raya, hari berseronok. Maka ada dua orang jariyatani, dua orang jariah duk menyanyi, duk bersyair di depan Nabi, di depan Aisyah. Yuzakkirani yauma bu'ath. Di dalam nyanyian dia tu, dia menyebut tentang hari Bu'ath. Hari Bu'ath ini satu peristiwa berlaku perang di antara Aus dan Khazraj. Dan dalam perang itu ramai ketua Aus dan ramai ketua Khazraj yang terkorban. Orang Arab, dia bila syair, dia suka cerita sejarah-sejarah yang berlaku, cerita pasal perang Badar, cerita pasal perang. Syair dia tu, seni kata ni duk cerita pasal ni.
Bila Sayyidina Abu Bakar sampai di rumah Nabi, kebetulan hari itu hari raya, kebetulan hari itu jariah dua orang ni duduk bersyair, duduk menyanyi lagu di depan Nabi, di depan Aisyah ni. Faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bila masuk tengok ni apa ni duduk menyanyi berseronok-seronok di depan Nabi. Sayyidina Abu Bakar terus kata, dia kata dekat Aisyah anak dia. Dia kata ibadallah, dia kata wahai hamba-hamba Allah, dia kata amuzmurus syaitan, adakah hampa ni nak berseronok-seronok dengan bunyi-bunyian syaitan? Dia kata menyanyi. Apa ni? Dia kata ni duk menyanyi-nyanyi ni, ini adalah bunyi-bunyian syaitan. Oh, Sayyidina Abu Bakar marah. Qalaha thalatha, dia ulang 3 kali benda tu dekat Aisyah anak dia. Dia kata apa ni? Dia kata ni ini bunyi-bunyian syaitan. Ini menyanyi-menyanyi ni, ini bunyi-bunyian syaitan. Ni apa ni duk menyanyi-nyanyi ni, ini bunyi-bunyian syaitan. Dia ulang 3 kali. Dia tak nampak Nabi duk tidur di sebelah dinding sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata dekat Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata ya Abu Bakar, Nabi kata wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan. Nabi kata setiap kaum ada hari raya dia. Kaum apa pun ada hari raya dia. Wa innal yawm aiduna, dan hari ni adalah hari raya kita. Nabi kata, apa salahnya hari raya ni bersyair-syair, berseronok sikit? Apa salahnya? Kalau contoh nak buka, banyak lagi hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, banyak dia menceritakan tentang benda ni. Pernah berlaku pada satu hari raya, Nabi SAW, dia sebut dalam hadis, dia kata wa kana yauma aid, dan adalah hari itu hari raya, yal'abus Sudan bid-darq wal hira, menjadi amalan orang-orang Arab Sudan. Bila hari raya mereka buat persembahan. Dan pada hari raya yang disebutkan oleh hadis ni, orang-orang Sudan ini mereka buat permainan darq wal hira, iaitu senjata dan perisai. Buat macam kita kata buat persembahan silat ni, senjata dan perisai. Kau ni tikam, kau ni tepih, kau ni tikam, kau ni tepih, duk buat persembahan macam tu sempena hari raya. Adakan persembahan yang macam tu. Fa imma sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tanzurin. Aisyah kata bila mai hari raya ada persembahan daripada orang-orang Arab Sudan, buat persembahan main senjata dan sebagainya. Biasa kadang-kadang aku ajak Nabi pi tengok persembahan tu, kadang-kadang Nabi ajak aku pi tengok persembahan tu. Dia kata, Nabi tanya, tashtahina tanzurin, kamu nak pergi tengok ke persembahan orang Sudan hari ni, hari raya ni? Faqultu na'am. Aisyah kata, aku kata ya, aku teringin nak pergi. Fa'aqamani wara'ah, maka kami dua-dua pun pergi tengok persembahan ni. Hari raya ada persembahan tu, persembahan ni, aku dengan Nabi pergi tengok persembahan sempena hari raya ni. Dia kata fa'aqamani wara'ah, aku berdiri di belakang Nabi. Aisyah kata khaddi ala khaddih, pipi aku belaga dengan pipi dia. Dia kata, Aisyah nak cerita masa pergi tengok persembahan hari raya ni, punya mesranya Aisyah dengan Nabi ni. Dia duduk belakang Nabi, dia pedap pipi dia ke pipi Nabi. Duk tengok tu persembahan tu, duk belakang Nabi, pipi dia belaga pipi Nabi. Khaddi ala khaddi, pipi aku pada pipi dia, yakni pada pipi Nabi. Wa huwa yaqul, dan Nabi kata dekat aku, dunakum ya bani arfadah. Nabi kata dekat orang yang duk buat persembahan tu, Nabi kata dunakum ya bani arfadah, teruskan buat persembahan, aku nak tengok. Nabi kata hatta iza malaltu, sehinggalah Aisyah kata aku cemuh dah, aku tak larat tengok dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuk, Nabi tahu dah isteri dia dah tak larat dah nak tengok. Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata hasbuk, cukup dah ke, tak larat tengok dah ke? Qultu na'am, Aisyah kata tak larat dah, letih dah.
Qala, Nabi kata, fadhhabi, kalau tak larat jom balik. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Jadi ceritanya raya, itu yang kata raya. Raya tidak salah kita berseronok sedikit. Seronok pada batasan yang dibenarkan oleh syarak, tidak salah. Jangan kita ni duk ingat kata bila kata kita ni kuat pegang pada Islam ni kira serius ya. Sampai serius ya, cakap apa pun kenin melentik macam Bruce Lee aja. Jadi mata ni duk berkaca berayang aja sampai tak erti nak berseronok sikit. Nabi pun tak macam tu. Nabi pun tak macam tu. Nabi pun hari raya, hadis yang kita baca tadi cerita kata apa? Suruh hamba jariah dia bersyair menyanyi di depan dia. Mai Sayyidina Abu Bakar marah-marah, ni apa ni? Ini adalah mizmar syaitan. Ini bunyi-bunyian syaitan. Nabi kata Abu Bakar, kaum apa pun ada hari raya. Ini hari raya kita. Nabi kata. Abu Bakar pun senang. Mai pula hadis kedua pula cerita kata hari raya biasa pada zaman Nabi depa buat macam-macam persembahan. Di antara persembahan itu ialah persembahan main senjata dan sebagainya. Aisyah kata kadang-kadang bila main raya aku ajak Nabi pergi tengok. Kadang-kadang Nabi ajak aku pergi tengok. Bila pi aku nanti duduk belakang Nabi, pipi aku nanti belaga dengan pipi Nabi. Kami sama-sama tengok persembahan tu. Sampailah nampak aku dah cemui. Nabi tanya, cukup ke? Cemui dah ke? Aku kata cemui. Nabi kata cemui, jom balik. Hadis-hadis ni menggambarkan kepada kita harmoninya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit hiburan yang tidak melepasi batasan sempadan yang dibenarkan oleh syarak tidak salah. Sampai nak pergi konsert apa, konsert amal Aidilfitri apa semua tu karun lah, yang tu merapu lah. Jadi kita retilah hak mana yang boleh, hak mana yang tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka itu ceritanya, semaya raya dibuat di padang dan memakai berhias-hias pada hari raya itu disuruh oleh agama. Kemudian bawah tu dia cerita budak-budak pun disuruh pakai bagi elok hari raya dan sebagainya. Tengok muka surat sebelah, muka surat 21. Bab ma jaa fi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Aid fi tariq wa ruju'ihi min akhar. Itu bab yang datang pada menyatakan keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang raya pada satu jalan dan baliknya pada jalan lain. Ini pula Nabi pergi sembahyang raya ambil jalan ni, balik ambil jalan lain. Dalam satu riwayat lagi dia cerita Nabi masa pergi sembahyang ambil jalan jauh. Kerana berjalan ke masjid diberi pahala oleh Allah. Maka ambil jalan jauh maka lebih banyak pahala. Balik Nabi ambil jalan dekat. Itu dalam riwayat lain kata macam tu. Ketahuilah saudaraku, telah disuruh oleh syarak akan orang-orang apabila keluar dari rumah pergi sembahyang raya, maka kembali daripadanya menurut jalan lain pula. Agama suruh macam tu. Kalau boleh, tak mesti. Kalau boleh buat macam tu. Demikianlah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal 'aid fi tariq raja'a fi ghairihi. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ia pada hari raya pada satu jalan, nescaya balik Nabi pada jalan yang lainnya. Itu hadisnya begitu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abi Rafi', dan katanya bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan lagi gharib, dan telah mengeluarkan dia oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Masalah kembali lain jalan daripada jalan pergi sembahyang raya. Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah disunatkan oleh setengah daripada ahli ilmi bagi imam apabila keluar dia pada satu jalan pi kepada tempat sembahyang raya, maka kembalinya bahawa mengikut pada jalan lain. Dia kata lebih-lebih lagi imam ambil dua jalan, pi jalan lain, balik jalan lain. Kerana ini hadis di dalam masalah tadi, dan ia adalah qaul Imam Asy-Syafi'i. Imam lebih-lebih lagi kena buat dua jalan macam tu, supaya lebih banyak jalan dia lalu, lebih ramai orang dia boleh jumpa. Orang ni dia teringin nak jumpa tu imam ni. Tuan-tuan tengok imam Masjidil Haram,
Nak boleh salam dengan dia pun susah. Tapi orang yang teringin nak salam dengan dia ni ramai. Kalau dilayan nak bersalam ni, tak balik rumah dia. Dia keluar daripada bilik dia nak main tempat semayang tu pun ada polis beret merah ni duk jaga. Dia pergi habis-habis semayang semua, dia bangkit, dia terus jalan balik. Kan? Pasal apa? Pasal start salam seorang, dua orang lagi satu masjid pakai nak main salam dengan dia. Demikianlah halnya imam di setengah tempat, ramai orang nak pergi salam dengan imam ni. Maka dia kata eloklah kalau imam buat macam tu. Nabi SAW semaya raya, Nabi pergi satu jalan, Nabi balik kot satu jalan. Nak menambahkan bilangan ramai orang yang boleh bersalam, boleh berjumpa Nabi SAW. Kata Imam Syafi'i di dalam maka aku sukakan yang demikian itu bagi imam, bahkan bagi sekalian makmum pun. Dan jika pergi dan pulang mereka itu daripada jalan yang satu, maka tiada suatu ke atas mereka itu, insya-Allah. Dia kata kalau pergi jalan tu, balik jalan tu pun tak salah. Tapi Nabi dia buat lagu no. Dia pergi jalan lain, dia balik jalan lain. Masalah pulang pergi berlainan jalan kepada raya tu apa hikmahnya? Ni apa hikmah tuan-tuan? Agama ni tuan-tuan. Kalau sekiranya agama kata lagu tu elok-elok. Saya dah baca 2-3 buku. Orang duk buat perbahasan tentang beberapa benda yang berkaitan dengan sunnah Nabi ni. Ada orang, dia cuba nak bangkitkan satu benda. Dia kata, baik, sebenar-benarnya yang disunatkan ni, gosok gigi, bagi gigi kita bersih ke? Ataupun disunatkan pakai kayu tu ke? Kayu sugi tu ke? Hak mana satu sunat? Dia kata. Ada ramai orang duk tulis lah ni benda macam ni. Dia kata yang betul-betul ni sunat pakai jubah ke? Ataupun tutup aurat? Dia kata lagu tu. Betul-betul agama nak apa? Dia kata dulu zaman Nabi, betul lah zaman tu tak ada beruih gigi, apa oral B, apa semua tak ada lagi. Jadi pakai kayu. Dia kata tapi zaman kita lah ni dah ada beruih gigi elok dan sebagainya. Apa yang Nabi pakai kayu tu? Ada orang cakap macam tu. Dia kata sebenarnya suruhan bersih ni, tujuan di sebalik suruhan tu ialah nak bersih. Kalau boleh bersih tanpa pakai kayu, boleh pakai beruih gigi, pakai beruih gigi lah, tak payahlah pakai kayu. Ada orang kata macam tu. Macam mana kita nak jawab benda ni tuan-tuan? Kita beritahu dua. Satu, betul macam dia kata. Memang matlamat kepada semua benda yang agama suruh buat ialah nak kepada kebersihan dan keelokan dan kesempurnaan. Agama memang nak macam tu. Agama memang nak macam tu. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala maha baik. Allah tidak terima benda yang tidak baik. Allah hanya nak benda yang baik-baik saja. Betul. Tapi kalau sekiranya satu orang dia gosok gigi pakai beruih gigi saja, dia dapat satu lah. Dia dapat apa? Sunnah kerana bersih diri dia. Dapat. Satu orang lagi gosok gigi juga, di samping tu dia cari juga kayu hak Nabi duk guna buat sugi gigi ni. Dengan niat nak ikut sunnah Nabi, dia dapat dua. Bersih pun dia dapat, ikut sunnah pun dia dapat. Cerita dia macam tu. Jadi tak boleh kita nak menghina kayu tu, tak boleh. Kerana kayu tu dipilih oleh Nabi untuk guna. Kok mana pun benda hak Nabi pilih mesti baik. Kita tak boleh kata apa, kayu tu zaman Nabi pasal dia tak ada beruih gigi tu sebab dia pakai kayu, kita lah tak payah pakai kayu. Tak boleh kata macam tu. Sebab Nabi pilih kayu tu, mesti kayu tu kayu yang terbaik. Maka kerana tu Nabi pilih. Jadi kita hari ni duduk di rumah gosok gigi pakai beruih gigi. Kemudian kalau kita nak bawa saja-saja nak ambil buat sunnah juga tidak salah. Dengan niat littiba'is sunnah. Kerana nak ikut sunnah Nabi. Begitu. Ni yang dia nak cerita ni. Dia kata. Apa hikmah di sebalik pergi semayang raya, jalan lain, balik jalan lain. Apa hikmah dia? Kata Qisṭallani, dan bermula yang asah daripada segala qaul pada hikmah berlainan jalan itu, bahawasanya adalah ia pi dengan jalan jauh kerana nak membanyakkan pahala. Ni yang kita kata tadi. Nak pi masjid, lagi banyak langkah, lagi banyak pahala. Begitu. Dan pulang dengan jalan dekat, kerana pergi itu lebih afdal daripada pulang. Itu dalam agama.
Dan kata qil, kata satu pendapat lain, kerana nak melain-lainkan jalan supaya melihat baginya, yakni bagi imam, oleh ahli dua jalan daripada jin dan manusia. Ada satu hadis lagi cerita, kata semayang raya ni, Nabi kata semayang raya ni dihadiri oleh semua makhluk, termasuk makhluk dari langit. Nabi sebut, Nabi kata semayang raya ni dihadiri oleh semua makhluk Allah, termasuk makhluk dari langit. Dan dikaitkan pula hadis ini dengan hadis yang orang bawa jenazah. Kemudian sahabat duduk sebelah Nabi kata, orang ni orang baik. Nabi kata wajib kepada dia ni. Lalu pula satu mayat lagi, orang duduk sebelah Nabi kata, dia ni jahat, ni hak mati ni jahat. Nabi kata wajib ke atas dia ni. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, tadi lalu mayat kami kata baik, kamu kata wajib ke atas dia. Lalu satu mayat kami kata jahat, kamu kata wajib atas dia. Wajib apa? Nabi kata, hak lalu tadi hampa kata baik, aku kata wajabat, maksudnya wajib kepada dia syurga. Pasal hampa kata dia baik, wajib kepada dia syurga. Begitu juga lalu mayat yang kedua, hampa semua pun kata dia ni jahat, aku kata wajib, maksudnya wajib kepada dia neraka. Kemudian Nabi kata, antum syuhada'ullahi fil ardi. Nabi kata, hampa semua ni adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Maksud antum syuhada'ullah, kamu adalah saksi-saksi Allah. Kamu tu bukan manusia sahaja, bahkan termasuk semua makhluk Allah, jin dan juga penduduk langit. Maka semayang raya ni Nabi kata turun, segala penghuni langit tu turun mai sama-sama duduk di dalam semayang raya ni. Maka dengan kerana itu, mereka menjadi saksi di depan Allah atas keimanan kita yang turut pergi semayang ni. Kaitan hadis ni pergi sampai ke situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, kalau kita baik, orang kata kita baik. Walaupun orang ni duk kata kat kita macam-macam, sampai satu masa esok orang akan kata juga, tapi dia ni bagus. Orang kata juga. Walaupun masa kita duk hidup, Nabi sendiri masa dia duk hidup, apa yang musuh tak kata kat dia? Macam-macam musuh kata dekat dia. Tapi bila Nabi tak ada, mereka mengaku juga. Mereka kata nak cari manusia baik macam Muhammad, tak ada. Mereka kata, kok mana pun kalau orang baik, satu hari orang akan mengaku dia baik. Allah kata, Allah suruh Nabi SAW bagi tahu, antum syuhada'ullahi fil ardi, kamu adalah saksi Allah di atas muka bumi. Begitu. Jadi pi semayang jalan lain, balik jalan lain. Dia kata ialah supaya ia menjadi melihat baginya oleh ahli dua jalan daripada jin dan manusia. Ramai saksi melihat keimanan dia. Atau supaya ambil berkat dengan dia oleh ahli keduanya. Ataupun ramai orang boleh berjumpa bersalam dengan dia. Atau supaya boleh bersedekah atas segala fakir daripada dua jalan itu. Ataupun sambil balik semayang raya, tu macam yang duk bagi duit dekat orang, ada jumpa kat jalan dan sebagainya. Maka boleh jadi ramai fakir miskin yang disedekahkannya. Mai tadi jalan ni pakat boleh, balik jalan ni pakat boleh. Begitu. Ataupun supaya boleh ziarah kubur segala kerabat pada keduanya. Kalau ada kubur jalan ni boleh ziarah banyak tempat. Atau supaya menghubungkan silaturahim, atau supaya mengambil sempena dengan mengubah-ubahkan hal kepada maghfirah dan kepada redha, ataupun kerana menzahirkan syiar Islam kepada keduanya. Itu dia. Tadi semua pakat mai jalan ni, balik semua pakat balik jalan ni. Syiar Islam orang tengok. Tuan-tuan tengok macam Hindu duk belarak ni. Itu syiar tu, syiar agama sesat dia, syiar. Duk heret tokong dia kat atas jalan tu, syiar tu. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita mau ke, kita tak mau ke, kena tengok juga. Kereta kita pun kena jam juga, kena tunggu juga dia duk belarak. Dia nak tunjuk syiar agama dia tu, pi jalan ni, contiang atas jalan tang tu tang ni dan sebagainya. Dia nak tunjuk syiar agama dia.
Maka orang Islam pun kena cari masa untuk tunjuk syiar agama kita. Di antara masanya ialah masa semayang raya. Keluar mai semayang macam mana, 1000 mai, tak lagi balik, ramai. Syiar kita tunjuk kepada orang, syiar agama Islam. Maka apabila dilihat oleh segala munafik dan Yahudi, maka jadi berang hati mereka itu. Geng ni bila tengok dia sakit hati. Dia sakit hati bila tengok ni, kerana dipandangnya tiap-tiap lorong semua orang Islam menzahirkan kebesaran hari raya dan lainnya. Itu dia. Begitu. Kemudian tajuk akhir, dia bab maja fil akli yaumal fitri qabla al khuruj. Yang ni kita dah tahu dah. Itu bab yang datang pada menyatakan makan pada hari raya fitrah sebelum keluar ke tempat semayang raya. Sebelum keluar pergi semayang raya puasa, makan dulu sebelum keluar. Ketahuilah saudaraku, hadis yang akan datang ini dalil atas suruh kita makan lebih dulu daripada keluar semayang raya itu di rumah. Sebelum nak keluar, makan dulu di rumah. Maka hadisnya an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala tamaratin yaumal fitri qabla an yakhruja ila al-musalla. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia makan pagi, yakni menjemput sedikit makanan atas beberapa biji korma pada hari raya fitrah. Nabi nak keluar pergi sembahyang raya, ambil korma sebiji 2 dulu makan sebelum keluar pada tempat sembahyang raya di negeri Madinah itu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan, lagi gharib, lagi sahih, dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Syafi'i di dalam kitab Masalah, dia kata makan sebelum keluar pergi ke tempat sembahyang raya pada hari raya fitrah. Yang tu pun cerita sama je. Tuan-tuan tengok bawah. Masalah sembahyang raya hari Jumaat. Ini pula. Apa kata kalau sekiranya raya jatuh pada hari Jumaat? Kita dah main sembahyang raya dah. Habis sembahyang raya apa semua sah lera selesai, balik rumah, balik sat nak kena main sembahyang Jumaat pula. Apa hukum sembahyang Jumaat yang jatuh sama dengan hari raya ni? Apa hukum sembahyang Jumaat tu? Wajibkah Jumaat itu? Kata Imam Syafi'i di dalam dan apabila ada pada hari raya fitrah itu hari Jumaat, hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka sembahyanglah imam akan sembahyang raya pada waktu harus sembahyangnya. Maka sembahyang raya, sembahyang raya pada waktu yang harus sembahyang. Maksudnya jangan sembahyang raya pada waktu yang diharamkan sembahyang. Kan daripada lepas subuh tu sampailah matahari naik kadar segala, masa tu tak boleh sembahyang. Lepas tu dah masuk waktu duha, itu bermula waktu boleh sembahyang. So sembahyang raya tak boleh buat sebelum masuk waktu yang dibenarkan sembahyang. Tak boleh buat sembahyang raya pada waktu yang diharamkan sembahyang, tak boleh. Begitu dia kata. Kemudian mengizin ia bagi orang yang hadir sembahyang raya itu daripada orang yang bukan ahli negeri untuk pulang mendapatkan keluarganya. Bila habis sembahyang raya, dia kata tu imam bagi tahu dekat orang ada ni, okey, orang-orang yang jauh boleh baliklah, balik jumpa keluarga. Orang Alok Sedang, orang Ipoh, orang apa jauh boleh balik. Bagi tahu dulu tu. Jika berkehendak mereka itu akan pulang. Kalau mereka nak balik, balik. Kalau mereka tak mau balik pun, mereka nak duduk di masjid, nak tunggu sampai sembahyang Jumaat pun tak apa. Tak usah duduk halau mereka. Begitu. Dan kembali mereka itu kepada salat Jumaat. Kalau balik, saat lagi sembahyang Jumaat, mai balik. Mai sembahyang Jumaat. Begitu. Dan yang ikhtiar bagi mereka itu bahawa berhenti, yakni tunggu mereka itu sehingga sembahyang Jumaat. Kalau boleh dah habis sembahyang raya tu, tunggu sat sampai masuk waktu Jumaat, sembahyang Jumaat sekali baru balik. Begitu pun boleh, dia kata. Ataupun kembali berjemaat kemudian daripada pulang mereka itu jika kuasa mereka itu. Ataupun lepas dah sembahyang raya, pakat balik rumah, sat lagi time Jumaat, mai balik masjid sembahyang Jumaat. Kalau kuasa. Kalau kuasa maksudnya dia duduk di lorong 9, mai sembahyang balik tak apa. Kalau dia duduk di Ipoh nak patah balik mai sembahyang Jumaat di Seberang Jaya, kawal lah. Itu tak kuasa, dia kata. Bagi yang kuasa, patah balik mai sembahyang Jumaat di masjid. Dan jika tiada memperbuat mereka itu akan salat Jumaat, maka tiada berdosa, dia kata. Kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya dia balik,
Kemudian dia kata tak larat dah nak main sembahyang jemaah, aku pakai sembahyang Zuhur di rumah. Mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i tidak berdosa. Begitu. Tidak berdosa. Dengan syarat apa? Dia sembahyang Zuhur di rumah dia. Tapi duk buat jemaah di rumah pula lagi. Sembahyang Zuhur di rumah dia, maka dia tidak berdosa. Dia kata insya-Allah taala. Dia kata mudah-mudahan tak berdosa. Dia kata pasal bertembung dua tu. Dan Imam Syafi'i juga bersandarkan kepada beberapa hadis yang menceritakan tentang kelonggaran ini. Begitu. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, dan tiada seperti hukum ini bagi orang daripada ahli itu negeri. Dia kata bahawa meninggalkan mereka itu akan sembahyang jemaat mereka itu, melainkan mereka yang uzur, yang harus baginya meninggalkan jemaat, dan jika pada hari raya sekalipun. Dan ada satu pendapat Imam Syafi'i, dia kata bagi orang yang penduduk kampung tu, kalau sekiranya dia dah sembahyang raya, dia balik dah ke rumah dia, kemudian boleh mai, tapi saja tak mau mai, tak boleh. Dia kata kena mai juga. Hak tadi ni kalau sekiranya rumah dia nu jauh, dia balik pergi jumpa keluarga dia nu jauh, nak mai balik tu agak-agak menyulitkan, menyukarkan dia, maka itu tidak berdosa. Kalau dia ahli tempat tu, orang yang dekat dengan masjid tempat tu saja tak mau pergi dah, dia kata tak boleh, dia kena mai juga untuk sembahyang. Dia kata Imam Syafi'i, dan begitulah juga jika ada jemaah itu pada hari raya Adha, samalah dengan raya haji pun, tiada berlain hukumnya dengan yang tadi. Apabila ada ia di negeri yang berhimpun padanya oleh jemaah dan sembahyang raya, dan tiada sembahyang ahli Mina akan raya Adha, dan tiada juga jemaah, kerana bahawasanya bukan ia di negeri itu. Kalau orang yang buat haji, masa raya haji dia duk ada di Mina, dia duk ada di Mina, maka dia tak dituntut untuk buat sembahyang raya dan tak dituntut untuk buat sembahyang jemaah. Pasal dia duk ada di Mina, dia duduk pada status musafir. Dia kata begitu. Jadi ini dia ada pendapat. Tuan-tuan boleh semaklah tentang pendapat mazhab. Mazhab Abu Hanifah senang aja. Dia kira kalau sekiranya sembahyang raya, kalau sekiranya raya jatuh pada hari Jumaat, orang tu dah sembahyang raya, maka sembahyang jemaat dia tidak wajib hadir. Dia boleh sembahyang Zuhur di rumah walaupun rumah dia dekat masjid. Itu pendapat Hanafi. Pendapat Asy-Syafi'i, dia kata kalau dekat dengan masjid, dia dah sembahyang raya dah, saat lagi dia kena main sembahyang jemaat juga. Demikian juga pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali pun sama. Jumaat mesti kena sembahyang juga. Kecuali orang-orang yang diberi uzur, maka mereka ini dibenarkan keguguran jemaat ini. Orang yang diberi uzur dia ada senarai dia yang panjang. Wallahu a'lam. Maka khatamlah tajuk kita tentang bab al-Aidain ini, cerita dua hari raya. Maka dengan khatamnya, maka bolehlah kita menyambut hari raya. Lepas kita puasa ni, boleh kita menyambut hari raya, insya-Allah. Jadi hari raya ni biarlah disambut dengan cara yang tidak menyalahi ibadah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincang itu dengan takbir rayanya, bila nak mula, bila berakhirnya takbir raya, semua kita dah bincang. Raya puasa, raya haji dan sebagainya, semua dia ada cerita. Kan? Bila mula masa takbir raya. Ada setengah kata mula bila nampak hilal. Bila nampak saja anak bulan Syawal, maka bermulalah takbir raya. Ada setengah pula kata dia mula lepas sembahyang subuh pagi esok ni, pagi raya esok ni baru mula takbir raya. Kan? Jadi kita pegang bermulanya takbir raya apabila nampak anak bulan Syawal, mula takbir raya, dan berakhir apabila habis sembahyang raya. Habis untuk raya puasa. Untuk raya haji dia berakhir pada hari tasyrik yang ketiga, hari 13 Zulhijjah petang. Berakhirlah takbir raya. Itu semua kita dah baca pada bulan lepas. Semua tu pun bersandarkan kepada nas-nas yang ada. Jadi biar kita buat ni bertepatan dengan apa yang disuruh oleh agama. Tuan-tuan, kita sehari ke sehari, kemarin dengan hari ni dengan esok, minggu ni dengan minggu depan, bulan ni dengan bulan depan. Biarlah kita ni jadi orang yang sentiasa duk perbetul mana-mana yang tak betul. Banyak, tuan-tuan, banyak benda yang kita duk buat selama ni pun kita tidak buat berdasarkan ilmu, tapi kita buat berdasarkan ikut-ikut. Kita sedang-sedang orang duk buat lagu tu, kita pun buat lagu tu.
Maka sekarang sudah sampai masanya kita nak buat satu-satu benda, tak mau ikut-ikut, tak mau taklid, tapi kita buat berdasarkan ilmu yang kita dapat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ni Allah punya, bukan manusia punya. Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah untuk nak terang agama ni dekat kita. Maka kita kena tengok agama ni macam yang ditunjuk oleh Nabi. Hak tu hak betul. Yang kata siratal mustaqim tu, jalan lurus tu jalan yang ditunjuk oleh Nabi. Kerana hak Nabi tunjuk tu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap, tak habaq kat kita ikut nafsu dia, tetapi dia ikut wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita tinggal benda yang tak betul, tak jadi satu kerugian pada kita. Kita buat benda yang betul, itu satu keuntungan untuk kita. Mana ada manusia dalam dunia ni tak mau untung? Semua manusia nak cari untung. Maka untung itu ialah orang yang ikut Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah bagi kekuatan dekat kita untuk nak menyempurnakan ibadat puasa. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita kekuatan untuk nak meningkatkan iman di bulan puasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa kekalkan kita di atas jalan agama dia. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.